Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Doa saya anda sihat walafiat. Apa khabar Sir Jeffrey Jeff? Jangan lupa saudara like, share, subscribe di Facebook, Instagram ya, Sir Zamali LC, Bignis Waran, Velasami, Azmi Nordin, salam sejahtera. Begitu juga jangan lupa saudara di TikTok Sir Abdul Khalid Abdul Rahman, bukan Sir Abdul Khalid Abdul Rahim, minta maaf Sir Ejo, selamat malam. Itu juga dengan saudara Syuhami Sidik Wayauman di Instagram, saudara Nordin di TikTok, Sir Roslan Saleh, Fazilah Ismail, Ahmad Faruza. Terima kasih kerana hadir saudara Marabiah Abdullah, salam. Mat Tok ayahku, wassalam. Jungle Amin, Padima, Madam K, Ibrahim Cik Muda, dengan bunga matahari saudara Nordin di TikTok saudara, Pak Uda, Zaki Nordin di Instagram, Aminah Kak Aminah, apa khabar puan? Mak Nur Ain, Salim Muhammad, Syarani Salmah, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf sebab malam ni banyak benda nak bercakap. Maklum sajalah, baru lepas malam pijo badan. Yup, sabar saudara. Bagaimanapun saya harus memberi pencerahan. Ini penting untuk kita mengetahui kedudukan negara kita. Saudara, pilihan raya dah selesai. Kesihatan kena jaga sebab hari ini adalah merupakan hari yang ke-979. Virus corona terus melanda negara kita. Itu hari ini saudara, tanggal 19 November saudara. Jangkitan yang saya dapat, yang saya peroleh saudara, ada sedikit susut 2,450, di mana terdapat 15 buah negeri susut dan Perlis tidak berubah. Selangor masih lagi mengungguli dengan jangkitan 1099, Wilayah Persekutuan 192 ada susut, Sabah meningkat pada 218, di Perak 101, Melaka 101 dan Pulau Pinang 136. Itu saja saudara, 6 buah negeri yang ada jangkitan mengatasi angkanya 100. Yang lain itu alhamdulillah. Jadi bagaimanapun saudara, usai dah balik ke rumah masing-masing, selesai mengundi, dah tahu keputusan, pastikan anda melakukan penjarakan sosial bila nak berborak-borak dengan teman-teman. Saudara, mana ramalan Tok Nujum? Mana ramalan Tok Nujum 120 kursi tu? Ya, Jungle Amin. Lingkup, Buyup. Kita harus mengaku saudara, kalau silap, silaplah. Saudara, ramalan itu bukan benda yang pasti. Allah SWT menentukan. Saudara, bagaimanapun, ya dah lepas usai pilihan raya, kita carilah rezeki yang baik. Jadi kalau anda mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241 saudara. Zaini Muhammad, apa cerita? Aru biru di PLC, sabar. Sebentar lagi saya akan beri pencerahan sedikit saudara. Dan jangan lupa hubungi Al-Azhar 011 330 41241. Dia masih lagi memasarkan setangi bakur, minyak wangi saudara. Dan jangan lupa Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah di talian 017-711-4300. Di teman-teman di Lembah Kelang nak makan buah boleh hubungi Syauqi 012-357-5703. Dan jangan lupa saudara, makanan yang sedap iaitu popiah sira Lady Maria, pedas, rangup dan manis, hubungi saudara Nizam 019-435-1203. Dan untuk mereka yang nak berniaga, ini sila hubungi tim Nur Rasha di talian 018-279-4288. Berniagalah saudara. Sebab tim Nur Rasha memasarkan produk kosmetik wanita, ada makanan segera. Ya saudara, lain tak ada bagi saya menggalakkan anda berniaga, carilah berusaha sendiri ya dalam segmen e-commerce ini. Dan juga saudara, jangan lupa produk penghasilan sahabat kita saudara Zul, tokoh jamu Kemaman. Saudara Zul boleh dihubungi di talian 019-917-0449. Saudara, malam ini saya nak tunjuk saudara adalah madu Arab Habatus Saudah yang membantu menambahkan tenaga dan stamina.
menguatkan antibodi dan imunasi, melegakan sakit pinggang, lutut, sengal tulang, sendi dan kebas. Sepanjang berkempen ni saudara, eloklah makan madu Arab habatus saudah. Saudara, dan ia juga mengawal darah tinggi dan mengawal kolesterol. Di samping itu saudara, jangan lupa satu lagi produknya, itu madu apple cider. Ini produk yang dihasilkan oleh toko jamu Zul, toko jamu Kemaman. 40% madu Arab, 30% madu tualang dan 30% cuka apple. Ia membantu mengurangkan berat badan, menghapuskan lemak, masalah pengadaman, itu sembelit, asma, migrain, insomnia dan melancarkan pernafasan. Turut membantu masalah gout, sakit sendi dan otot serta strok. Saya sila hubungi saudara Zul, toko jamu Kemaman di talian 019917 0449. Bagi saya kita membantu teman-teman kita meniaga, saudara. Jangan lupa 9/10 daripada hasil perniagaan itu adalah lebih baik, itu kata baginda Rasulullah. Baik saudara, kita masuk dengan cepat sikitlah hari ini, iaitu naluri kehidupan. Saya mesti membuka ruang saya ini dengan sedikit peringatan pada teman-teman. Itu sebenarnya orang yang sempurna imannya akan sentiasa memaafkan dan berdiam diri daripada menyakiti hati orang lain. Apabila kita tidak menyakiti orang lain, maka orang lain juga akan bersikap sama seperti kita. Tapi jika ada yang menyakiti hati kita, itu artinya hati mereka bermasalah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaklah dia berkata baik dan diam. Apabila memperkatakan mengenai yang melukai atau menyakiti hati orang lain, ia sebenarnya mempunyai hubung kait dengan peranan lidah. Kata orang, ketajaman lidah untuk menyakiti hati itu lebih bisa daripada tajamnya mata pedang. Tajam lidah tidak perlu diasah, tapi ia bermula daripada hati yang kotor, saudara. Ingat saudara, oleh itu akhlak manusia yang beriman dan yang tidak beriman dapat dilihat daripada percakapannya. Orang yang beriman lazimnya akan bercakap tentang perkara yang baik dan memberi manfaat seperti berzikir dan mengingati Allah. Manakala orang tidak beriman, tidak mungkin mampu mengawal lidahnya. Saudara, itulah naluri kehidupan kita. Saya sambung lagi dengan mutiara kata kiriman sahabat saya Tan Sri Osu Sukam. Katanya orang yang gagal meninggalkan kemaksiatan adalah kerana dirinya merasa berat meninggalkan kebiasaan serta perilaku buruk. Oleh itu perilaku buruk bukan kerana Allah, saudara. Jadi jangan salahkan orang lain, jangan salahkan Allah. Itu adalah sikap kita sendiri. Dan kita telah pun usai tentang pilihan raya ini, dan saya harus memberi peringatan pada teman-teman yang bakal menjadi pemimpin negara. Ingatlah, janganlah kita berbelanja wang negara tanpa had, kerana jika kita berbelanja wang negara tanpa had, khawatir bimbang negara menuju muflis. Bicara kita malam ini, saudara, segalanya sudah terjawab dan sudah ada kemelut mewujudkan kerajaan, saudara. Baik, saudara, tapi macam mana pun kita santun Pak Nazir dulu. Ini pantun Pak Nazir dari Perlis. Nanti dia singgung pula nanti kalau saya tak baca pantunnya. Kata Pak Nazir, kutip cendawan cungkil halia bersama ayah mengalih jerami. Kalau berkawan, biarlah setia, susah payah bersama alami. Tambahnya, daunnya lebat, pokok seruntun, pokok berbuta di tepinya mati. Apabila bersahabat, biar bersantun, baru dikata sahabat sejati. Itu kata Pak Nazir. Dan saya perlu memberi peringatan kepada anda yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan apa saja pun, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap santunan atau persuntingan anda lakukan. Begitu juga dengan kiriman kata-kata yang anda lontarkan. Saya harap patuhilah peraturan ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi, kerana jika tidak, semua itulah tanggungjawab anda. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap tulisan maupun suntingan anda. Ingat, saudara, ini adalah sekadar pencerahan politik. Tak lebih daripada itu, saudara. Matlamatnya untuk memberi informasi dan juga sedikit pandangan. Tapi kita mesti ada asas pandangan saya dan juga komunikasi kita. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau anda tak bersetuju, boleh hantar kiriman dengan gunakan bahasa-bahasa yang baik. Nak sindir pun tak apa, boleh, tak ada masalah. Kadang-kadang kita boleh untuk bergurau senda dalam ruangan ini, tapi jangan memaki hamon.
Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai. Cuaca nampak agaknya belum ada laporan saya dapat sama ada hujan lebat dan ribut petir dan sebagainya. Jadi kalau mereka mengatakan banjir, belum ada banjir. So sekarang kita tanyalah pada parti-parti pembangkang, bagaimana tuduhan anda mengatakan kita mengadakan pilihan raya dalam musim banjir? Tak ada pun. Itu keadaan saudara. Jadi sebab itu jangan gebang. Saudara. Baik saudara, saya melihat sebenarnya, terus terang saya katakan, rasa hati saya sayu. Saya sedih, hampa bila parti yang saya berdokongi, UMNO, akhirnya kecundang untuk kali kedua. Saya harus menyatakan begini saudara, tak boleh kita berselindung. Malahan bila bangun tadi terasa-rasa saudara, masalah putus cinta lah saudara. Begitulah perasaannya, sedih. Tapi nak buat apa? Kita harus menerima keputusan kerana itu adalah keputusan rakyat saudara. Dan pada tahun 2018 UMNO Barisan Nasional kalah, tapi taklah seteruk semalam. Tahun 2018 yang lalu UMNO kalah, tapi jumlah kursinya adalah 79. Tapi kali ini ia bagaikan tersungkur dan cuma mampu meraih sekadar 30 kursi parlimen saja. Semoga warga UMNO saya harapkan semoga warga UMNO tabah dan tenang, jangan mengelabah saudara. Memang saya katakan saudara, terus terang saya beritahu anda bahawa saya kecewa. Tapi apakah hidup ini terus hanyut dengan kekecewaan? Apakah kita terus melalut, marah dengan orang? Jangan. Ini kita mengamalkan sistem demokrasi. Dalam demokrasi, bila ada pertandingan, bila ada pilihan raya, ada yang menang, ada yang kalah. Kita biasa menang dan kita juga biasa kalah. Jadi jangan menyalahkan orang. Salahkan diri sendiri saya. Saya nak bagi tahu bahawa lihatlah macam parti-parti pembangkang lain, mereka juga biasa mengalami kekalahan sebagaimana yang pernah dialami oleh Parti Keadilan. Mereka lebih teruk lagi. Dalam pilihan raya 2008 rasanya, tersungkur terus, cuma satu kursi saja yang dimenangi oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah di Permatang Pauh. Tetapi warganya tega membangunkan parti mereka sehingga semalam mereka mencapai kejayaan yang agak memberansangkan. Berbeza dengan kita UMNO. UMNO ni bila kalah saja terus mesti berhenti. Presiden kena berhenti. Berapa kali nak buat begitu saudara? Dulu masa apa pula lagi ni cucu saya ni. Apa dia? Internet tak ada. Internet lag. Internet tak ada? Okey. Ada tu? Okeylah tu. Aduhai, internet tak ada buat sini. Dia pakai internet ni, ambil ini kat sini. Ni. Ambil mobile hotspot. Kan? Okey. Aduhai. Begitulah. Saya ni kadang-kadang bukan bijak sangat. Cucu bagi tahu tak nampak, tak dapat online. Jadi terpaksa kita berkongsi. Seperti dia kata TikTok ni, dia kata the life is unstable. Jadi saudara kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tak apalah. Jangan lupa saudara live di Facebook ataupun di Instagram dan juga di TikTok. Saya buat tiga-tiga sekali. Yang mana satu yang okey, cuba-cuba carilah yang mana sesuai untuk anda dan tidak mengganggu pencerahan saya. Baik, saya berbalik kepada suasana apa yang saya nyatakan, bahawa parti-parti pembangkang biasa kalah. DAP biasa kalah, terduduk. Parti Keadilan biasa kalah, terduduk. Parti PAS biasa cuma dapat 9 kursi saja. Jadi apa lagi? Banyak parti-parti yang lain. Malahan ada yang hilang deposit. Tapi sekurang-kurangnya calon-calon UMNO walaupun kalah, tetapi mereka masih lagi tidak mengalami kehilangan deposit. Ini perlulah kita santuni dengan baik. Kita bersyukur. Semua itu dugaan Allah SWT, saudara. Jangan kita nak marah. Saya hairan, saudara. Bila masa musim pilihan raya kecil, bila menang, punyalah sanjung Presiden bagai nak gerak. Harum semerbak nama beliau disanjung di seluruh negara. 7 pilihan raya kecil saudara menang besar. Hebat, tepatlah matlamatnya. Begitu juga bila kita berhadapan dengan pilihan raya negeri Melaka. Menang besar saudara. Dan pilihan raya negeri Johor, menang besar. Dan waktu itu Presiden disanjung. Tapi apakah bila semalam dah kalah,
kita nak salahkan pada satu orang. Saya selalu bercakap, kalau rumah terbakar, takkan suruh bapak pula keluar dari rumah. Ini masalah dia, saudara. Bagi saya, saudara, saya bukan memuji siapa. Tapi bagi saya, kalau nak menyalahkan, bagaimana kata Bung Mokhtar, kalau nak suruh Presiden letak jawatan, semua kena letak jawatan. Ketua bahagian kena letak jawatan, ketua cawangan letak jawatan, semua letak jawatan, adakan pemilihan. Dan sekarang ni kita sedang berada dalam saat untuk melaksanakan pemilihan bahagian, pemilihan kepimpinan. Dalam tempoh 6 bulan, ada dalam perlembagaan, apa yang gaduh sangat? Waktu itu, saudara, jadi saya tengok keadaannya begitu, saya rasa agak tak kena lah. Jangan ini jadikan budaya dalam UMNO. Yang menang disanjung dipuja, bila kalah dikeji dihina. Tak usah begitu, saudara. Ada silapnya, saudara. Ada silapnya, saudara. Jangan lupa, macam saya katakan dulu, bila nak buat pilihan raya, orang kata kita nak kononnya banjir dan sebagainya. Tak ada pun banjir. Begitu juga bila pengundi 18 sekarang ni diizinkan untuk sama-sama membuang undi. Takkan nak salahkan anak muda. Anak-anak muda ada taste-nya tersendiri. Mesti ada sebab. Mesti ada salah kita. Kalau kita baik, kita mentadbir dengan baik, kita menunjukkan sikap yang baik, tentulah orang akan sayang dan suka pada kita. Ini tidak menyalahkan semua orang. Bagi saya ini tak betul. Bukanlah saya nak memuji, nak mempertahankan Presiden, tidak. Bagi saya tak sepatutnya dihalakan hanya kepada beliau. Besok naik Presiden baru, kalah lagi, suruh berhenti. Akhirnya siapa nak pegang jawatan Presiden UMNO? Kalah berhenti. Jadi saya tak katakan untuk menongkak langit. Tidak. Macam mana saya katakan pencerahan saya sebelum pilihan raya dulu. Ada ketua bahagian yang tak berhenti-berhenti nak bertanding. Bila tak dipilih, mula maki hamun Presiden. Adakah mereka nak menongkak langit? Ini juga menimbulkan kebejatan. Ini juga menimbulkan kemarahan, kebencian, khususnya anak muda. Malahan bila kita turunkan dalam pemilihan calon-calon yang muda, pun ada juga yang tak menang. Nak buat macam mana? Kita hendak menyantuni anak muda. Anak muda tak mau. Okey, kita cari jalan lah, cari upaya. Sepatutnya berunding sama sendiri, saudara. Jangan kita wujudkan kluster mahkamah lah. Siapa yang maksum dalam hidup ini? Jangan kita buat begitu, saudara. Saya mengharapkanlah, sepatutnya kita berhenti bercakaran. Ini pula ada pula salah katuk. Jangan salah katuk dengan Tan Sri Muhyiddin lah. Mereka memanglah menubuhkan parti PBM tu untuk membunuh UMNO. Itu jelas. Yang kita nak marah diorang pasal apa? Jangan marah. Saya tak marah pun, saudara. Ada teman-teman saya berbual dengan saya, macam mana sekarang, hebatlah Parti Perikatan Nasional. Dan saya kata hebat. Hebatlah Pakatan Harapan. Saya kata hebat. Hebatlah Datuk Anwar Ibrahim. Saya kata hebat. Kita harus memperakui. Saudara, dalam sistem politik kita ni, kita mesti mengakui ada kesilapan di mana-mana. Contoh saya bagi, bukanlah saya nak menyalahkan sesiapa. Saya, UMNO ni dia kuat. Dia boleh bangkit selepas dia kalah dalam pilihan raya 2018 dulu. Waktu itu Allah menduga kita. Kita hilang kuasa sepenuhnya. Duduk sebagai pembangkang. Dan atas usaha dan sebagai lestari kesabaran Presiden UMNO, akhirnya naik pula langkah Sheraton. Bukan sebab kita, tapi kerana kita sabar dan kita bangkit dalam beberapa siri pilihan raya, mengakibatkan mereka bercempera sama sendiri. Jangan lupa saya soalan itu. Jadi lepas itu dapat kuasa sikit. Bila berlaku langkah Sheraton, terdapat di kalangan pemimpin UMNO yang menyertai Perikatan Nasional. Masa itu dah nampak bunga-bunga perpecahan dalam UMNO. Apakah pemimpin UMNO ini mudah untuk melakukan perbalahan sama sendiri hanya kerana pangkat dan darjat? Dan apabila kita ataupun ahli-ahli UMNO daripada ahli-ahli Parlimen UMNO menarik sokongan, maka Datuk Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri. Mulalah berebut, mulalah mewujudkan puak-puak. Rakyat bosan tengok begini, saudara. Rakyat bertambah bosan kerana melihat UMNO ni tak habis-habis lagi. Dengan perangainya mengejar jawatan, dengan perangainya menyalahkan orang, perangainya untuk menjaga kepentingan diri. Rakyat melihat, saudara. Sebab itu saya dah berpesan berkali-kali,
Masa musim sebelum pilihan raya lagi, saya katakan berhati-hati. Sebab rakyat memerhati anda. Jangan sampai rakyat ada dendam pada anda sebagai wakil rakyat. Anda ada perjuangan. UMNO ada perjuangan. Tapi bila rakyat menolak pimpinan kita, nak salahkan Presiden. Dia daripada Perlis sampai ke Sabah. Takkan dia ada tangan sakti mengawal semua. Saya tengok kenyataan-kenyataan begitu, saya agak merasa sedih lah saya. Saya sedih kerana parti saya kalah. Tapi saya lebih sedih lagi apabila melihat bahawa pemimpin dalam UMNO ni masih tak sedar diri. Masih nak tunjuk kuasa. Masih mahu menyalahkan orang lain. Menunding jari pada orang lain. Tidak mahu memikul tanggungjawab. Sedangkan kita tahu, sepanjang saya dapat buat pencerahan, 2-3 pencerahan sepanjang musim-musim pilihan raya tu hari, adanya mereka yang tak dapat dipilih sebagai calon melakukan sabotaj. Adanya ketua-ketua bahagian, timbalan ketua bahagian, naik-naik ketua bahagian, mereka tidak terpilih sebagai calon, mereka dalam diam melakukan sabotaj terhadap parti kerana nak memadankan muka. Ini cerita dia saya. Bukan kita tak tahu. Bagaimanapun saya berharap agar pengurusi Biro Disiplin kali ini benar-benar ambil tindakan. Tak apalah kita parti yang kalah. Kalau mereka yang didapati menyalahi disiplin, pecat saja. Biar ahli UMNO tinggal 30 orang pun tak apalah. Dan kita banner kembali parti UMNO ini dengan semangat baru, dengan jiwa baru. Sebab kita dah letih lah. Puncanya beginilah keadaannya. 60 tahun UMNO menguasai persada politik tanah air, berada di anjung kuasa kerana kita berebut kuasa. Kerana kita meletakkan kepentingan diri, meletakkan tembolok diri kita. Itulah dia. Itu saudara Faizal Noh ya. Dua lah dia. Saya nak bagi tahu bagi dalam keadaan begini, saya nak menyedarkan supaya jangan kita menyalahkan orang. Bagi saya katakan, kalau rumah terbakar, takkan kita nak tendang bapak kita? Takkan kita nak salahkan bapak kita? Mungkin ada anak-anak yang bermain api. Mungkin ada short circuit dalam rumah kita. Takkan nak salahkan bapak segala mata kalau rumah terbakar. Ini ketentuan ilahi. Sekali lagi, Allah mau menguji kita. Sejauh mana Saudara Jai Pigut, siapa yang nak disalahkan? Salahkan semua. Saya nak salahkan semua mereka yang tidak pernah bersyukur. Yang ada jawatan, bila tak dapat jawatan, melakukan omelan, melakukan sabotaj. Dan bila mereka diberi jawatan, mereka tidak melaksanakan dengan baik. Akhirnya mengundang kebencian di kalangan rakyat. Saudara, ini keadaannya. Yang Muhammad, saya tengah live, saya telefon balik Yang Muhammad. Saya minta maaf Yang Muhammad. Ya. Jadi ini mereka mengundang masalah. Masalahnya apabila rakyat merasakan bahawa diri sebelum kamu nak dapat jawatan. Saya dah bercakap dulu, jangan lupa. Sebelum dapat jawatan, disantuni rakyat ini. Bagai nak geraklah diagung-agungkan. Bila dapat jawatan, tinggal. Rakyat menderita. Malahan dapat jawatan, mengisi tembolo. Yang mana ada kuasa untuk beri tanah, hanya untuk kaum kerabat. Rakyat berhati saja. Dan ini menimbulkan dendam rakyat. Dan dalam keadaan begini, jangan marahkan rakyat kalau mereka membuat pilihan. Kalau ini keadaannya. Dan yang membuatkan mereka bertambah bosan apabila saat-saat akhir sebelum kita mengadakan pilihan raya. UMNO, Perhimpunan Agung UMNO memutuskan supaya diadakan pilihan raya sesegera mungkin. Usai kita mencapai kejayaan di Johor. Tapi ada huha-huha ini. Ada kalangan menteri kata jangan buat. Jadi rakyat kata kenapa kamu tak nak buat? Kenapa kamu sanggup menasihati yang bawa pada menteri supaya ditangguhkan dan sebagainya? Jadi rakyat merasakan kamu mementingkan kepentingan diri. Saat itu saya ingat kalaulah mungkinlah, saya tak kata 100% ya. Rasanya kalau lepas pilihan raya di Johor, besar kemungkinan boleh menang. Mungkin. Jangan bukanlah saya kata 100%, tapi segalanya telah ditakdirkan. Ya kita laluilah. Cuma saya minta jangan kita salahkan sesiapa. Salahkan diri kita, salahkan ukhuwah semangat kita untuk saling hormat menghormati, dan paling penting kerusi presiden tu jangan digoyahkan. Ini ada calon yang dipilih sebagai calon, maki hamun juga presiden. Lepas itu dedahkan kononnya UMNO ni parti rosak. Macam mana rakyat nak percaya? Bagi saya seharusnya Biro Disiplin kena ambil tindakan. Kerana dalam kempennya dia mencerca parti. Saya tersinggung. Tapi saya ahli biasa, apa boleh saya buat? Apa yang boleh saya lakukan? Saya tak punya apa-apa kuasa. Cuma rasa kecil hati lah. Sampai hati. Kau dapat peluang je bertanding.
Tapi kau sanggup maki parti kita ni. Bakir rosak. Saya bertanding ini, calon undilah saya kerana saya nak menjadi Perdana Menteri. Kamu melanggar peradaban. Kamu kata kamu nak betulkan parti dah rosak. Kenapa dicerita begitu? Ada kawasan-kawasan saya, bila peruntukan tahun pilihan raya kali ini, UMNO bertanding dalam penuh kekeringan. Kena ingat, kita bukan kerajaan. Secara kebetulan saja yang amat berhormat Perdana Menteri itu datang daripada UMNO. Ini pilihan yang lepas itu adalah kerajaan yang disebut sebagai Kerajaan Keluarga Malaysia. Itu adalah sambungan daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Kita tidak punya kuasa sepenuhnya dan keadaan wang yang tak berapa banyak. Saudara Mat Iman, betul, dah duit tak cukup. Saya tak silap saya, rasanya peruntukan untuk pilihan raya kali ini kabarnya tak macam dulu lah. Dulu kalau pilihan raya tu untuk kos poster, kos orang nak pacak petiang bendera, kos perhimpunan, mengadakan jamuan, mengadakan kempen dan sebagainya untuk setiap satu orang pengundi. Dulu tak silap saya RM25. Kalau tempat itu ada 100,000 pengundi, kalilah dengan RM25. Tapi sekarang dalam pilihan raya lepas cuma dapat peruntukan RM5. Itu pun terkial-kial. Bukan saya tak tahu saya. Terkial-kial lah tingkat 38 mencari peruntukan. Bagi untuk bayar you punya deposit. Alhamdulillah, deposit boleh dikembalikan sebab tak hilang deposit. Nak bayar duit deposit, nak bayar duit kenderaan, duit mengangkut, mengeluarkan pengundi dari rumah, nak bawa. Semua parti mengalami benda yang sama. Dan tentulah nak letakkan bendera ataupun banner ataupun bahan-bahan kempen, semua itu ada kosnya. Tak apalah saudara Syahjul, saya tak sebut siapa pun, tak jadi PM, tak apalah, biar ke dia lah. Saya cuma haraplah, saya tak sebut siapa pun saudara. Saya tak suka menyebut nama orang. Tapi saya rasa anda fahamlah bila saya menyebut sesuatu isu itu, siapa orangnya. Dan lepas itu, dengan kos yang tak berapa ada, pun disabotaj. Ibu pejabat menghantar terus pada peringkat bahagian. Jadi kerana ketua bahagian tak bertanding, timbalan ketua bahagian tak bertanding, naik ketua bahagian tak bertanding, maka war room ataupun bilik gerakan sunyi sepi, jaringan. Jadi para pekerja parti mengeluh. Dan saya melihat kali ini masih lagi kita orang UMNO ni masih mengharapkan segala-galanya terhidang. Segala-galanya mesti dibayar. Bukan untuk mengeluh. Berbeza dengan pemimpin terdahulu. Tapi kalau kita bercakap, orang marah kat saya. Bila saya katakan pemimpin dahulu sanggup berkorban atau benda hanya semata-mata untuk meletakkan parti itu di atas. Parti mengatasi segala-galanya. Kerana percaya dengan adanya parti ini menguasai, sama ada dipercaya di kerajaan-kerajaan negeri, dapatlah membantu rakyat, bukan diri kita. Masalahnya mereka ni merasakan kalaulah si Polan bin si Polan itu menang jadi wakil rakyat, kaya lah aku. Ini nanti boleh jadi menteri. Kalau tak lantik menteri, mula maki hamun dengan Perdana Menteri sebab tak lantik orang dia. Jadi sampai bila benda akan berlarutan? Ini pengajaran daripada Allah SWT. Tak sedar-sedar diri juga. Saya tak faham. Saya nak bercakap terus terang, saya kecewa. Kekecewaan saya ini setelah menung, saya fikirkan nak maki pun tak larat nak maki. Bukan saya tak turun ke lapangan. Saya bagi laporan macam mana saya pergi ke Perlis, meninjau, pergi jumpa kawan-kawan. Dan kalau boleh untuk memantapkan parti kita. Bukan nak minta bayaran, tak ada. Kerana perlu naik pesawat. Boleh tanyalah orang Perlis. Tak bayar pun duit tiket kapal terbang tu. Sebab saya merasakan tanggungjawab sebagai ahli. Saya sebagai veteran UMNO. Kita harus menunjukkan sikap, tapi tidak orang lain. Segala-galanya perlu dibayar. Saya pergi ke Mentakap, saya pergi ke Maran, saya pergi, boleh kata banyak tempat saya pergi. Bukan mengharap bayaran. Memberi penerangan tentang perjuangan parti kita. Tapi banyaknya yang ada tu tak bayar, tak datang. Kebanyakannya pula tak bayar, tak buat kerja. Dalam keadaan parti tak begitu mencukupi sumber kewangan. Ini yang diorang tak sedar. Untukkan sebegitu, disabotaj pula. Ada satu dua bahagian saya pergi bercakap, tu macam mana ni nak buat ni? Tak ada duit datang ni. Saya mengeluh lah ni. Kalau macam ni gayanya susah lah. Saya ingat nak cuti lah.
Saya kata tak apalah, kalau itu sikap kamu, bercutilah. Inilah untung nasibnya Parti UMNO yang telah berjaya mencapai penguasaan satu ketika, berada di anjung kuasa. Dan hari ini ia dilihat sebagai keadaan begini. Kita fikirlah bagaimana kita harus dapat memperbaiki. Sebab saya nampak macam saudara sahabat saya, saudara Jasli Damak, dia daripada pengurusi tetap Pergerakan Pemuda UMNO dan jawatan kuasa UMNO Cawangan Felda. Saya tak nak sebut di mana. Sebab kalau saya sebut nanti mungkin pimpinan bahagian tu marah dekat dia. Mungkin di blacklistkan pula dia. Ya, Saudara Rusli, saya minta maaf. Dia kata sejak pagi dia kata serap sangat. Orang menghantar berlegarlah posting dalam media sosial, suruh supaya pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Zahid Hamidi berhenti dan sebagainya. Dia terfikir kenapa jadi begitu. Saya pun bersetuju dengan pandangan beliau. Jadi sepatutnya kita kaji di mana silap kita, di mana puncanya, dan cuba perbaiki. Tempoh 4 tahun setengah aja lagi, ataupun 4 tahun, bukan lama mana pun. Nanti kita akan menghadapi lagi. Tapi kali ini kalau kita masuk ke gelanggang, kita masuk dengan penuh bergaya kali ini, sebab iltizam kita. Saudara Rosli Syafi'i, ataupun dikenal sebagai Jasli Damak, dia memberi pantaran sebagai anak muda. Dia rasa kecewa dengan sikap adanya pemimpin ataupun orang tertentu minta tiba-tiba saja keluar kenyataan Presiden UMNO kena tak jawatan. Norma dia kata saya dengan ini tak jawatan sebagai ketua perhubungan. Silakan, tak ada masalah. Sebab itu macam kenyataan Bung Muhtar, dia kata kalau semua nak turun jawatan, semua letak jawatan lah. Orang tu letak jawatan ramai. Tapi bagi saya tunggulah. Saudara Alin Maslin Olin, Tok ni dibayar. Saya tak dibayar. Cuma saya ahli parti yang setia. Kita kalah, kita terima kekalahan. Ini proses demokrasi. Kita kalah, kita setia. Saya bagi apa nak buat? Terimalah hakikat ini. Tetapi jangan kita salahkan orang. Saya tidak berminat untuk menyalahkan sesiapa bila menghadapi masalah. Kita kena fikir sendiri. Macam saya kata tadi, saudara, rumah terbakar. Takkan tiba balik rumah tu salah bapak. Ni bapak punya salah lah ni. Tak bolehlah begitu, saudara. Tak boleh. Kalau rumah terbakar, kena fikir. Mungkin wirenya short ke, mungkin anak-anak bermain bunga api ke, mungkin striker ke, mungkin salah ibu kita ke, mungkin salah anak dara ke. Banyak kemungkinan. Takkan salah tu awak. Kalau gini keadaannya, bapak tak berhak untuk berada menjadi bapak kami. Tak bolehlah begitu, saya. Saya haraplah supaya saling biasa. Jadi saya harap UMNO jangan sokong mana-mana parti untuk tubuh kelas. Sekali lagi saya akan ulah benda tu ni. Saudara. Dan saya juga melihat, saudara, ini cakap terus terang saya katakan, bahawa institusi presiden itu boleh dipercacah begitu saja. Sejak dari awal lagi. Sejak daripada mulanya nama-nama mereka tak naik, mula dicerca. Dan sama-sama orang kata kluster mahkamah, tuduh juga kluster mahkamah. Kalau boleh ni kita ni, kalau nak menang besar, Zahid Hamidi kena berhenti. Cuma saya kata kena-kena lah ke belakang. Kenapa waktu pilihan kecil dulu tak ada isu pun? Kenapa pelayaran negeri Johor, negeri Melaka, tak ada isu tu pun? Kalau nak dikatakan kluster-kluster mahkamah ni. Dan mereka menuduh ni pun saya akan ketawa. Saya ketawa kerana mereka juga terpalit. Bukan tak ada isu. Sebab tidak ada sesiapa yang dilahirkan dunia ini maksum sikapnya. Bila tak dapat jadi calon, mungkin mereka tidak ada kelulusan daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri, ataupun SPRM, ataupun ada kes polis. Dan paling penting, ada juga kes Mahkamah Syariah. Ini bukan kenyataan saya, kenyataan yang amat bawa Perdana Menteri. Setiap calon mesti melalui 4 kajian. Itu keadaannya. Saya haraplah kita ni sebagai penyokong parti yang demokratik mesti menerima keputusan PRU15 untuk tidak menyalahkan sesiapa. Renung-renungkan diri sendiri, perhatikan diri sendiri di mana silap kita. Dan sekarang ni saya haraplah dalam keadaan begini, mana-mana pimpinan peringkat bahagian, teruslah membuat amal bakti. Jangan lepas ni, kamu tak nak undi kami tak nak lah kali ni. Tak boleh. Jangan kita lakukan sikap begitu. Sepatutnya berterusan. Sebab UMNO ini dari rakyat untuk rakyat. Kalau tidak, berhenti jadi ahli UMNO.
Mudah. Kalau anda mau menjadi warga UMNO, mesti menghayati perjuangannya. Baca dia punya perlembagaan. Ini tidak, perlembagaan dimain-mainkan. Malahan kadang-kadang dicampak ke longkang. Nak buat perlembagaan sendiri. Ini masalahnya, sebab itu hari ini saya nak terangkan juga, ini tentang kemelut. Ini masalah ni. Masalahnya bagaimana kali ini tidak ada mana-mana parti politik yang boleh membentuk kerajaan. Ini realiti saya. Dalam pilihan terbaru yang lepas, Pakatan Harapan mendapat 82 kursi. Tak boleh bentuk kerajaan. Sesebuah parti yang nak bentuk kerajaan mesti sekurang-kurangnya ada 112 daripada 221. Kemudian Perikatan Nasional, betul mereka mengatasi UMNO kali ini, tapi cuma dapat 73 kursi saja. Gabungan dia dengan PAS, dengan Gerakan. UMNO Barisan Nasional 30. Gabungan Parti Sarawak GPS 22. Di Sarawak GSRS 6. Lain-lain ada 7. Itu keadaannya. Jadi untuk itu perlu diadakan satu pergabungan ataupun pembentukan gabungan parti-parti. Terpulanglah, saya mengharapkan agar UMNO, pimpinan UMNO tidak tergopoh-gapah untuk menyertai rakyat dan tak nak kita. Biarlah mereka, sama-sama mereka bentuklah parti. Sama ada nak buat gabungan antara Pakatan Harapan dengan PBM ke, antara Pakatan Harapan dengan JPS ke, terpulang. Orang dah tak nak kita, kita jagalah diri. Sebab sepanjang musim kempen kita dimaki Harmon. Saudara, siapa tak maki? Sama ada daripada PAS ke, sama ada daripada PBM ke, sama ada daripada Parti Keadilan, sama ada daripada AP. Bagan nak rak ditabuhnya pemimpin UMNO ni. Sudah-sudahlah saya kata, kalau gitu orang tak nak kita. Dan rakyat sendiri membuat keputusan. Teruskanlah. Ini sebab selalu saya katakan, tangan yang mencincang, bahulah yang memikul. Kenapa pula kita nak terhegeh-hegeh? Kenapa kita perlu terhegeh-hegeh? Nak campur pula, nak bubuhkan kerajaan, nak tubuh parti tu parti ni. Sedar dirilah. Kita cuma ada 30 kursi saja. Memang saya tak nafikan bahawa dalam suasana begini kita boleh dianggap sebagai kingmaker. Kerana antara Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional mereka berbalah. Masing-masing nak jadi Perdana Menteri. Yang kamu terhegeh-hegeh nak pergi rapat dengan dia orang buat apa? Biarlah. Cuma saya merasakan dalam keadaan begini, cuma saya mengatakan sekali lagi pemimpin UMNO, wakil-wakil rakyat UMNO sekali lagi terjebak dalam kesonsangan demokrasi. Kenapa saya katakan begitu? Dalam sistem demokrasi, parti ataupun orang individu yang mendapat kelebihan mengatakan orang lain, dialah yang memimpin. Saya bukan nak belah mana. Kalau ikut setara, memanglah geramlah saya dengan Rafizi duk balun kita macam-macam apa. Ini persoalan yang saya tanyakan. Dulu Pilihan Raya 2018 kita telah buat kesilapan. Apabila berlakunya kesongsangan, kita biar. Waktu itu parti PBM yang dapat 13 kursi parlimen saja memerintah kerajaan Pakatan Harapan. Waktu itu Parti Keadilan diketepikan. Kemudian berlaku langkah Sheraton. Parti PBM cuma ada 6 kursi. Parti yang majoriti tidak mendapat kepercayaan untuk memimpin negara. Dan kali ini saya nampak tiba-tiba saja ada kenyataan. Ada kenyataan bahawa wakil-wakil UMNO yang terpilih sudah pun menyokong parti-parti tertentu untuk membentuk kerajaan. Saya kata apa hal ni? Pertama, kenapa kena mana-mana yang nak campur tangan? Yang kedua, saya tengok sokongan itu diberikan kepada parti yang minoriti, bukan majoriti. Kalau okeylah nak sokong pun tak ada masalah. Nak sokong, tapi kena menghormati prinsip demokrasi. Sekarang ini parti Pakatan Harapan, mereka ada 82 kursi. Kita boleh sokong, tapi tak perlu nak berada dalam kerajaan. Ini sebabnya mereka tergila-gilakan nak jadi menteri balik.
Ini masalah yang saya alami. Saya melihat mungkin ada scheme opting. Sekali lagi, kalau ini berlaku, ini tidak akan diredoi. Dunia akan melihat bagaimana negara. Saya memanglah tidak gembira saya bila saya mengimbau sumpah seganah Pakatan Harapan terhadap pimpinan UMNO. Tapi saya kena menerima hakikat. Sistem demokrasi, rakyat dah buat keputusan. Pakatan Harapan dapat 82 kursi. Biarlah dia nak bentuk, dia nak bercampur dengan parti PBM ke, dia nak bercampur dengan parti daripada Sabah Sarawak ke, terpulang. Dan kita kalau minta sokongan, okeylah kita sokonglah. Berdasarkan kepada prinsip demokrasi. Bukan kita memandai-mandai. Ini saya dengar pula adalah, masih ada pula dalang saya. Ada dalang yang mengumpulkan ahli-ahli Parlimen UMNO, dari UMNO khususnya Barisan Nasional. Pergi ke rumah lah, apa semua. Nak menyokong parti tertentu yang menyanggah sistem demokrasi. Ini saya rasa satu benda yang salah. Sebab itu saya tengok bahawa Presiden UMNO, iaitu pengurusi Barisan Nasional, Datuk Seri Zahid Hamidi telah pun mengeluarkan kenyataan. Dia kata bahawa mana-mana ahli parlimen yang melanggar arahan akan mengakibatkan pelepasan keahlian atau dipecat, termasuk kerusi parlimen, selaras dengan undang-undang larangan ahli parlimen bertukar parti, seperti yang termaktub di bawah perkara 49A Perlembagaan Persekutuan. Rupanya saudara, sebelum mereka mendapat watikah, mereka ini telah pun menandatangani perjanjian bahawa dalam perjanjian itu UMNO Barisan Masyuk setiap wakil rakyat ini tak boleh pandai-pandai. Kerana setakat ini menurut kenyataan Presiden UMNO dan juga pengurusi Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional belum membuat sebarang rundingan dengan parti Perikatan Nasional. Setakat ini yang boleh membawa maksud kepada adanya persefahaman untuk menentukan apa-apa gabungan politik dalam penubuhan kerajaan. Ini kenyataan daripada Presiden. Jadi kesemua ahli yang memenangi pilihan raya ke-15 dulu, mereka ada menandatangani aku janji, an agreement saya, untuk memberi mandat kepada Presiden menentukan apa-apa gabungan politik dalam penubuhan kerajaan. Ini kenyataan beliau. Jadi artinya bagi mereka yang memandai-mandai, mereka sudah melanggar ketetapan parti dan juga melanggar perjanjian yang ditandatangani sewaktu kamu nak dapat watikah. Apakah mereka tak baca? Saya bersetuju dengan kamu Zaman Nasir di Instagram. Dia kata UMNO harus teruskan jadi pembangkang yang bermaruah. Tak perlu yang kelang kabut nak menyetir parti. Buat apa nak kejar sangat? Ini membuatkan rakyat bertambah marah. Rakyat dah buat keputusan. Mereka mengatakan sekarang ini parti yang mereka dukung adalah PH, Pakatan Harapan, dengan 82 kursi. Dia majoriti. Biarlah dia rule. Dan tak perlu kita menyebut-nyebut nak jadi menteri dan sebagainya. Tak perlu. 82 orang tu, maka dia boleh tubuhlah kerajaan. Campur dengan mana-mana. Perlu disokonglah. Dan jadilah pembangkang yang baik. Dan kita kalau boleh, kita tengok saja. Lebih baik kita duduk peluk tubuh. Biarlah antara PBM dengan Pakatan Harapan belum-belum mencari pengaruh di kalangan mereka. Kita pun nak kena godam bagi nak. Ini saudara jangan lupa saudara, bila masa pilihan raya kita dituduh parti yang dah nak kelongkang, parti itu, parti ini, dicera-cera macam-macam. Sekarang macam anak dara sunti memerlukan UMNO. Kerana hari ini saudara, saya cakap terus terang, kalau Pakatan Harapan bersama dengan UMNO BN 82 campur 30, dia dah boleh bentuk kerajaan. Tak payah dengar daripada parti Sabah dan Sarawak. Sebab Pakatan Harapan mendapat 82 kursi, Barisan Nasional 30. Jadi 112 dah boleh bentuk kerajaan. Itu pun tak semestinya kita diamlah dulu. Janganlah tu pukul apa. Ataupun PH sama dengan GPS ada 22, ada JRS ada 6 kursi dan lain-lain ada 7 kursi. Dia ada 117. Biarlah dia tubuh parti. Yang kita nak menyebut apa hal. Ataupun Pakatan Harapan campur dengan Perikatan Nasional, iaitu PH 82, PN 73
mereka ada 155 ahli parlimen. Mantap. Biarlah mereka takbir negara. Sebab jangan lupa, saya dah bercakap berkali-kali, kita diambang tsunami ekonomi yang maha dahsyat. Kalau tidak ada kestabilan politik, ekonomi kita ni akan merudum. Yang kita nak campur tangan, buat apa pandai sangat ke kita soal ekonomi? Biarlah mereka yang ada pemimpin. Jadi kalau Pakatan Harapan bersama dengan Perikatan Nasional, PH 82, PN 73, mereka ada 155. Berebut sangatlah kamu nak jadi Perdana Menteri. Sama ada Tan Sri Muhyiddin ke, ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berebutlah. Kita perhati je lah. Yang kita nak campur tangan, apa hal? Ataupun Perikatan Nasional 73, campur dengan GPS 22, GRS 6, lain-lain 7. Dia tak boleh turun pada kerajaan. Dia cuma ada 108. Ini yang saya katakan sekarang ni, UMNO jadi anak dara sunti. Tapi kadang-kadang kita ni tak sedar diri. Asal lintas saja jejaka. Kadang-kadang jejaka ke jejaki. Itu masalah, saudara. Dan jangan lupa, saudara, dalam keadaan sekarang ni juga, bagaimana kita dapat mempertahankan. Kalaulah seandainya, ya saudara, diizinkan pembentukan Perikatan Nasional 73, GPS 22, GRS ada 6, lain-lain 7, jadi 108, campur dengan UMNO, Barisan Nasional 30, jadi 138. Benar. Tapi apakah di tengah jalan nanti tidak akan berlaku lompatan? Apabila asasnya masing-masing bersetuju kerana ada matlamat. Aku nak jadi menteri, aku nak jadi Timbalan Perdana Menteri. Malahan ada pula bercerita, aku nak jadi Perdana Menteri, aku nak itu, aku nak ini. Ini akan berlaku. Macam mana berlaku selepas langkah Sheraton. Jangan lupa, saudara. Ini ketakutan saya, kebimbangan saya, kita masih lagi akan berhadapan dengan suasana yang sekali pangkah 2-3 orang Perdana Menteri kita dapat. Bagi Pakatan Harapan, mereka tak akan duduk diam. Kerana mereka merasakan mereka adalah majoriti di kalangan minoriti. Dan mereka akan berusaha macam-macam. Soal apa ini, ada undang-undang ke, tak ada undang-undang ke, macam-macam lah takliknya, cari peguam, cari apa semua, macam mana cara dah. Biasa, saudara, manipulasi undang-undang, biasa. Jadi sebab itu saya mengatakan, seharusnya dalam saat begini, janganlah UMNO tergopoh kapah. Sehingga kan orang lain boleh buat keputusan, boleh buat pengumuman bagi pihak parti kita. Jadi bila Presiden tak bersetuju, Presiden kena berhenti. Kamu punya pasal kita kalah, kamu berhenti. Sebenarnya suruh berhenti untuk membolehkan mereka membawa ahli UMNO ataupun ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional ini menyertai pakatan mereka. Tapi kalaulah daripada 108, dia bawa masuk katalah 15 orang, dia okey, jadi 123. Berapa lama boleh bertahan? Saya lihat bahawa nanti tidak ada stabil. Bila tak ada kestabilan politik, macam mana kita nak menangani ekonomi? Rakyat akan lebih sengsara. Rakyat bahkan tidak mampu dikawal. Apakah mungkin nanti kerana campuran begini, maka jawatan menteri bertambah lagi. Duit rakyat digunakan. Ini yang membuatkan saya merasakan tak boleh ni. Saya tidak mahu menuduh siapa-siapa pun. Dalam waktu yang sama sekarang ni, saudara, memang kita berada dalam, UMNO sekarang ni berada dalam sebagai posisi kingmaker. Jadi biarlah mereka dulu, tunggu dulu, relax. Yang kelang kabut sekarang ni apa hal? Ini masalahnya. Memang Dulia Mala tuanku pun agak concern. Sebab tuanku mengatakan, hendaklah berunding di kalangan. Keadaan sekarang ni, saudara, kita juga berhadapan dengan suasana pembentukan kerajaan di dua negeri. Dua negeri sekarang, saudara. Pertama di Pahang. Masih lagi belum boleh membentuk kerajaan. Sekarang ni, kerajaan di Pahang ada 41 kerusi Dewan Undangan Negeri. Tioman masih lagi belum ada pemilihan. Jadi sekarang ini, Perikatan Nasional ada 17. Pakatan Harapan ada 8. UMNO Barisan Nasional ada 25. Sepatutnya kitalah yang menjadi majoritinya. Saudara, jadi terpulanglah kalau kita dengan PH pun boleh, kita dengan PN pun boleh. Kerana kalau kita dengan Pakatan Harapan, kita ada 33.
daripada 41, majoriti. Kalau kita dengan Perikatan Nasional 25 campur 17, kita ada 42, majoriti. Terpulang. Tapi kalau Perikatan Nasional bercampur dengan Pakatan Harapan, mereka cuma ada 25, pun boleh majoriti. Dia terpulang. Cuma kita nak katakan di Pahang telah hendak berunding dengan kita, bukan kita berunding dengan mereka. Macam sekarang ni sepatutnya parti-parti lain lah berunding dengan Pakatan Harapan. Begitu juga di Perak. Di Perak pula berbeza. Barisan Nasional cuma ada 9 kursi saja. Daripada 59 kursi. Kalau Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional, kita cuma ada 35 boleh bentuk kerajaan. 59 Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Jadi 33 pun simple majority. Yang besarnya kalau Perikatan Nasional bersama Pakatan Harapan, mereka akan ada lebih kurang dalam 50 kursi daripada 59. More than two-third majority. Itu di Perak. Dalam keadaan begini saudara, saya merasakan agar teman-teman yang telah pun terpilih sebagai wakil rakyat, cermin-cerminlah diri. Jagalah amanah daripada rakyat. Kadang-kadang rakyat meletakkan anda bukan untuk jadi menteri. Rakyat percaya pada anda untuk menjadi wakil mereka, membawa masalah rakyat sama ada di Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Jangan kita campur urusan orang. Saya lebih suka kalau Presiden UMNO, macam tadi dia katalah, dia belum lagi berunding dengan mana-mana parti. Orang tuduhlah mengatakan dia berunding dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak ada pun perundingan tu pun. Begitu juga dengan Tan Sri Muhyiddin. Tidak ada perundingan, tapi masing-masing dah buat kenyataan. Okeylah, kita diamlah diri. Tengok dulu, tenang-tenangkan fikiran. Dan bagi saya, kita juga harus menghormati prinsip demokrasi. Setakat ini prinsip demokrasi. Kalau UMNO nak bekerjasama, sepatutnya UMNO boleh bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Sebab mereka ada 82 kursi. Daripada bekerjasama dengan Perikatan Nasional yang cuma ada 73. Yang besarnya Pakatan Harapan. Kita kena menghormati prinsip demokrasi. Jangan diizinkan berlakunya kesongsangan sekali lagi. Kalau perempuan mengandung tiba-tiba songsang anak dia, bayangkanlah kaki keluar dulu. Boleh mati ibu saya. Saya pernah bercakap dulu, pilihan raya yang lalu, berlaku kesongsangan dalam demokrasi. Dan juga yang mana tadi? Saudara Syuamimi yang buat bantahan tu, suara akar umbi untuk Zaid Undur. Ini bantahan apa? Saya tak tahu. Kita akan mengadakan pemilihan parti. Tunggulah. Dan jangan lupa, kerana waktu itu mereka menyerang Datuk Seri Najib dan dipersalahkan Datuk Seri Najib. Jadi nasib yang sama juga kena juga pada Zahid. Apakah akan datang nanti? Ada pula pemimpin lain, tak cukup dia boleh bentuk kerajaan, kena maki lagi. Ini kena ingat saya. Masa hadapan segala ketentuan ilahi. Cuba bayangkan kalau baru-baru ini pemilihan dalam pilihan raya UMNO menang besar, macam mana? Apakah beliau akan diusung sana sini, disanjung bagai nak agak? That's tak fair bagi saya. Sebab jentera parti peringkat akar umbi, ketua-ketua cawangan, ahli-ahli UMNO cawangan, mereka lah yang saya lihat bekerja berhempas pulas. Pimpinan peringkat bahagian tak ada apa pun. Sedap je pegang, dapat duit sikit tu, belanja tak seberapa mana pun. Ni saya cakap terus terang saya. Sebab itu jangan salahkan Presiden, salahkan diri sendiri, salahkan anda tidak melaksanakan tugas parti seikhlas mungkin. Malahan melakukan kacah keting pun ada. Ada yang tak dapat jadi calon, maki hamun Presiden, berucap sana sini, saya ni apa yang saya dah buat, macam-macam saya dah buat untuk kemenangan negeri ini, saya memimpin negeri ini dengan baik, saya macam ditendang. Bila kamu mengeluarkan kenyataan benda begitu, wuyup negeri itu. Ini bukan, kita bila berhadapan dengan pilihan raya, ini bukan cerita main-main. It is not a joke, brother. It is not a joke. So, dalam keadaan begini, saya mencadangkan, kalau boleh, supaya ahli-ahli UMNO berlapang dada, relax dulu, tarik nafas. Sedih, saya sendiri sedih. Saya sendiri tak boleh menahan pedihnya malam kemarin. Sebab itu bila saya membaca keputusan, jam sekitar 9.45, saya tengok benda begitu, malaslah saya kata, biarlah saya balik rumah dulu, saya tidur dulu. Sedih.
Dalam perjalanan saya melihat apakah untung nasib parti saya ini akan dapat diteruskan perjuangannya. Apakah ia dapat terus menjadi payung untuk warga bangsa saya. Sebab parti-parti yang ada sekarang ni, mereka tidak ada punya akar umbi. UMNO ada akar umbinya, ada tunjangnya. Tapi sebab itu saya katakan, sudah sampai. Dalam perjalanan balik semalam, saya terfikir, sudah sampai masanya Presiden dan pimpinan tingkat 5 harus bertindak tegas. Mana ahli-ahli yang didapati melanggar disiplin, yang melanggar perlembagaan, pecat. Kita rupanya masih ramai lagi, masih banyak lagi anak-anak dan parasit dalam rumah UMNO. Kalau mereka tidak mampu untuk menahan nafsu, bila tak dipilih sebagai calon, mereka melakukan tindakan yang bukan-bukan, itu juga sebagai sikap anak-anak parasit. Orang macam ni perlu disingkirkan. Tidak ada nilainya mereka berada dalam UMNO. Mereka semata-mata mahu berada dalam UMNO untuk mendapat keberuntungan diri. Mereka berada dalam UMNO untuk dapat jadi calon. Tak dapat jadi calon, lenjan presiden, lenjan ketua bahagian, lenjan ketua perhubungan, kena maki dan sebagainya. Dapat jadi calon, menang, menghilangkan diri, sibuk menghimpun harta dan sebagainya. Ini yang merosakkan UMNO. Saya melihat kajian-kajian begini sekarang, saya haraplah berhentilah kita daripada melaungkan slogan berhenti presiden, berhenti presiden. Biar dia mencari formula bagaimana nak memperbaiki. Bukan tak boleh diperbaiki. Kapal kita dah karam. Ini realitinya. Maka beliau bertanggungjawab untuk menimbulkan kembali kapal itu. Biar kapal itu bangkit semula. Bukan tak pernah berlaku. Waktu dulu kita dah kalah. Bangkit UMNO. Bila dapat jawatan, bila UMNO dah bangkit, orang nampak cahaya, yang duduk dalam gua mula keluar. Bila keluar, tak dapat jawatan, mula maki presiden. Ini realitinya. Sebab itulah saya mengharapkan warga akar umbi perhati orang macam ni. Pilihan parti akan datang, orang ini yang perlu kita singkirkan lebih awal. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.